Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan SOP kita tempat-tempat jaga, pekat-pekat jaga, SOP kita jaga. Walaupun lah ni banyak lah ni kita punya mufti pun keluar kenyataan dah. Banyak ustaz-ustaz dokumen pasal dekat sembahyang dekat. Dia kata ustaz-ustaz lah yang sekak ni, Ustaz Zainal Asri, Kazim Ilyas, kemudian Ustaz Apahang tu. Tak apalah, cara mereka tu betul ya, kita kira. Tapi kita ni keluar lagi apa, kita punya mufti apa ni Kedah pun keluar kenyataan. Kita punya ketua dia bagi nasihat kepada kita, benda hak buat ni bukan kita ikut kepala otak kita. Dia kata kita keluar daripada masa no. Masalah kita ni macam mana semayang dekat, semayang jauh tu boleh ke tak boleh. Ijma' ulama. Masalah dia pasal kesihatan lah kan. Dalam Quran pun Tuhan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu tambah diri kamu dalam kebinasaan. Tengok mufti Kedah dia keluar kenyataan. Asalnya memang betul dia kata kita kena semayang, dia kata kena semayang berdiri. Tapi kita tengah-tengah semayang berdiri, kita ikut tu imam, tiba-tiba kita tak mau berdiri, kita nak duduk. Dalam keadaan kita boleh, maka waktu tu dia kata haram lah solat kita. Betul, bagi contoh tu elok lah mufti keluar kenyataan. Begitulah juga dia kata masalah kita jarak tu kita tak bubuh bagi jauh tu. Walaupun tiga macam ustaz ni saya tengok dia peti baik sakan lah. Peti baik habis mufti-mufti kita pengarah kesihatan berbantam. Dia kata apalah dia ni alim, dia kata kita tak alim. Mungkin cara dia tu betul. Tapi dalam keadaan suasana lah ni memang ikut mufti Kedah, dia kata kita semayang dalam keadaan COVID. Hukum dia kata semayang jarak tu, hukum dia kita dapat pahala. Pahala apa? Dia kata pahala wajib. Tu dia mufti keluar kenyataan tu. Pahala wajib. Kenapa? Kita nak lari pada penyakit. Quran pun dah kata lah, jangan kita campur diri kita dalam kebinasaan. Jadi macam tempat kami kat Gufron. Lagu tu tak apa dia kata ustaz tu duk main di Gufron, kata tak apa kita rajin lah, rajin minta doa kat Tuhan. Tak, hak minta doa tu lain cerita. Hang tu jenis macam mana? Hak jenis nak minta doa yang Allah Ta'ala segera nak berkenan tu. Kuliah kita pun saya duk mengajar di Gufran, tak pernah saya tengok nampak pun, tak pernah mai pun. Kerja sekali lah dulu.
Dia ni lah yang mula kena ni. Cara nak macam mana? Mula-mula rasa nak demam, tak demam, mula dah. Panas mula kuenek dah. Habis kena dah. Satu keluarga, suami dia pun kena juga. Jadi kita pekat-pekat jagalah. Takut kesian. Saya bukan apa kesian kat anak cucu kita macam saya ni tua dah, tak apa nak galung sangat dah kalau kena pun. Tapi hak kita, hak tua ni balik no, cucu kita no, cucu-cucu kita no, anak bini kita no, kalau kena penyakit ni bahaya. Jadi kita ikutlah. SOP tu kita ikut gelak, insya-Allah. Kita tengok dalam kitab kita. Kita jenis orang mengaji ni mudah. Walaupun saya kata hak 3 orang tu depa tu lebih hebat mengaji. Kalau buka dalam YouTube ni depa popular lah. Tapi cakap hampa tu memang saya tak kenal lah. Walaupun ada orang komplain saya, dia kata yang tu, dia kata apa keluar kenyataan, saya pun tak apa nak tengok lah. Dia kata masing-masing pendapat. Dia ni bukan kira masing-masing pendapat. Bukan kira cerita masing-masing pendapat. Benda ni benda penyakit ni Nabi pun larang. Nabi zaman Nabi tu kalau jadi penyakit di satu tempat tu, kita kata macam kita ni penyakit orang panggil hawak tu, maka Nabi kata haram keluar, duduk situ. Dia pedok kira tu lah. Aduh, kadang saya tengok dan ni banyak anak-anak murid yang mana duk ngaji kat ustaz tu lah, saya kata mula duk bunyi dah. Tolong amal yang tu lah, saya pun duk buat lah. Kita tak kena, tapi cuba amal benda tu. Saya sebelum dia keluar benda ni memang saya duk amal dah. Ambil apa ni kita duk pergi makan nyok muda tu. Ambil nyok muda. Ambil nyok muda, potong bagi elok, kacau. Sekali dengan dia punya isi dia tu lah. Tapi nyok tu kena nyok muda. Kemudian kita ambil buah limau nipis tu, potong lagi dua-dua biji tu. Garam sikit, garam kan banyak. Saya bagi ajak kat kawan hentam sampai 2 jam garam. Allah mak dia tak pekak. Dia naik darah tinggi pula, tak kena juga. Kita garam tu sikit je lah, pegang lagu ni ya. Pegang lagu tu cukup. Ambil sekali, pegang lagu tu, jangan suar dengan lagu tu. Berat, ambil sekali. Kemudian hak kita kacau tu buah dalam bekas. Bagi dia suam, buka. Bagi dia suam tu, minum lah. Baca Fatihah 3 kali, minum yang tu saja, tak ada apa tuan-tuan. Dia takkan kena, tak takut lah. Minum benda tu, khasiat dia besar. Saya alhamdulillah sampai kelar dia minum benda tu. Beritahu kat kawan-kawan buat lagu tu, minum satu lah. Cakap kita ni dia ada 2 lah. Satu cakap hakikat, satu cakap syariat. Cakap syariat macam kita ni nak lari pada benda tu, hukum dia syariat. Hakikat lari pun nak kena, tu hakikat. Terserah kat Allah Ta'ala. Kita ambil hak syariat. Hakikat tak nak. Bila kena, hakikat serah kat Allah Ta'ala. Jangan kita terus keluar kenyataan yang saya duk tengok, duk pegang hakikat terus. Seolah-olah syariat ni dia tolak. Ni syariat kita buat SOP duk tanah tu syariat. Depa ni bercakap, saya tak tahu depa alim lebih. Keluar kenyataan tu. Kita tersobat lagu tu, kita jaga. Lebih-lebih anak-anak. Saya pun duk perang besar anak cucu tu, beringat. Baik, kita tengok kitab kita ni, kita masuk dalam bab muka surah 11 nah. Ni kita masuk dalam bab idrak. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak tuan Imam? Idrak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bidarain amin. Hadirin muslimin muslimat. Kita nak bicara dia ni bukan wajib. Disunat saja lah. Disunat saja kita benda ni. Tapi hak wajib apa? 20 yang wajib. Yang tu wajib syarak. 20 yang wajib syarak. 20 istihalah. Lawan bagi dia tu. Lawan. Dulu kita dengar 20 wajib, 20 mustahil lah, terus pegang. Mustahil tak kena. 20 wajib, 20 istihalatul mustahil. Istihalah tu apa? Tidak. Mustahil buta, tidak buta. Tidak tuli, tidak lemah. Itu dia bagi istihalatul mustahil. 20 yang wajib, 20 istihalatul mustahil, satu sifat harus. Okey, yang tu wajib.
4 sifat Nabi, campur lagi pula istihalah, ada lagi 4, dah jadi 8 dah. Tampak 1, 9. Campur semua. Insya-Allah. Yang tu aja. Tapi hak yang ni dah memadai dah. Kita ambil tahu sikit-sikit. Baik, kita tengok sini. Saya naik atas sikit nak. Dan menjalani. Ni kata ulama. Siapa dia ni? Tu Imam Haramain, dengan kita panggil Syekh Bakar. Syekh Abu Bakar Maqlani tu. Dua pendapat mereka. Dan menjalani pendapat mereka. Qadi iaitu Abu Bakar Maqlani. Dia ni orang Mekah. Kerja dia tak ada lain lah. Dia kecampur je. Dia jual kacang lah. Qadi dan Imam Haramain. Imam pada dua negeri Imam Haramain. Atas mengisbatkan sifat idrak. Isbat menetap. Mereka mengisbat, menetap. Ataupun kita pendapat mereka ni. Apa dia? Yang ni. Idrak. Artinya mendapat. Kita tulis di atas kitab. Idrak bukan mendapat. Bukan pendapat. Pendapat. Bukan pendapat. Pendapat. Dengan sifat pendapat, Allah Ta'ala mendapat. Mendapat takluk dia. Pendapat tu, yang tu idrak. Bukan pendapat. Dalam kitab kita dia kata mendapat, pendapat. Bukan pendapat, pendapat. Idrak. Dan ia sifat idrak tu. Ianya pada mereka itu sifat yang qadim. Qadimah. Yang masa sedia. Al-qidam, sedia. Qadimah, yang bangsa sedia. Sifat ni. Sifat lah. Bukan takluk, sifat. Bicara ni sifat. Yang berdiri, yang ada ataupun yang menumpang. Yang berdiri ataupun yang ada ataupun yang menumpang. Pada di mana dia menumpang tu? Di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita pegang ayat tu. Idrak ni dia satu sifat. Sifat yang dia kata apa? Dia kata qadimah, yang sedia ada. Ada di mana? Ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau setengah kita kata yang menumpang. Atau setengah kata yang berdiri. Ada setengah kata yang ada. Yang mana pun boleh kata yang ada. Di mana? Di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat memang kerja dia lagu tu. Dia menumpang di zat, ataupun dia berdiri di zat, ataupun dia ada di zat. Zat diri Allah Ta'ala. Zat tu diri Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu alam. Kita bicara tentang sifatnya. Bukan kita nak tahu sifat Tuhan macam mana, tak boleh tahu. Kita nak belajar hukum. Tuhan kalau ada lagu ni, mesti dia ada hukum dia lagu ni. Apa dia? Perkuasa. Dia ada lagu ni. Perkuasa tak boleh. Dia mesti ada sifat iradah, penentu. Kita nak tengok zat Tuhan macam mana? Tak ada siapa boleh tengok. Kita nak ambil hukum. Nak buat kata benda ni ada kat Tuhan. Nak buat kata Allah Ta'ala ni dia ada sifat perlihat. Mustahil dia betul hatu semua kita nak ambil hukum. Kita nak tengok zat Tuhan macam mana, kita tengok sifat Tuhan tak padan, tak patut, kita tak. Ijma' ulama sepakat kata lagu tu dah, benda ni kita tak boleh, benda yang bersangkut dengan Tuhan. Cuma kita ambil hukum dia saja lagu ni. Mesti dia ada lagu ni, mesti dia ada lagu ni, mesti dia tak boleh ada lagu ni. Ambil lagu tu cukup. Ngajilah ilmu tauhid elok-elok. Carilah tang mana pun. Tempat kami, hebat, mantap. Kami dapat dah seorang, Ustaz Fauzi. Seorang tu berkenan panggil Ustaz Fauzi. Hari ni turn saya dengan Rosni ni. Ustaz mana? Ustaz Zul. Zul. Orang tua panjang. Tapi cengih sikit. Tapi cengih pun bagus. Kemah orang pondok. Ustaz Zul. Dia mengajak kat ni pun ada. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala.
Pendapat, bukan mendapat. Yang dia mendapat pendapat ia. Dengan sifat pendapat Allah Ta'ala mendapat. Takluk dia mendapat. Yang ni takluk. Pendapat itu dia panggil idrak. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mendapat ia. Ini jadi takluk dia. Mendapat ia. Ia sifat idrak tu. Mendapat ia dengan dia, dengan sifat tu. Akan segala yang disentuh, segala yang disentuh. Apa dia? Kita sentuh benda keras, benda lembut, dia lah tu. Kita faham yang tu. Dan juga benda-benda lain. Dia ni kalau kita tengok, dia dengan qadrah dengan iradah seolah macam nak sama. Qadrah ni penentu, dengan sifat penentu. Allah Ta'ala qadrah iradah penentu, dengan sifat penentu. Tuhan menentu. Qadrah berkuasa, dengan sifat berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa. Yang ni beza sikit ni. Dia ada sifat pendapat, dengan sifat pendapat. Pendapat ni Allah Ta'ala mendapat. Mendapat apa? Ni yang ni jawabnya tu. Dia mendapat apa? Mendapat ia dengan dia, dengan sifat pendapat tu akan segala, semua apa dia? Yang disentuh. Nak sentuh. Jangan kita duk i'tikaf tak Tuhan ada tangan. Jam. Dia sentuh dengan apa pun. Dia ada sifat berkuasa. Bukan sentuh dengan tangan. Nabi duk i'tikaf kata Tuhan sentuh, Tuhan pegang dengan tangan. Tuhan i'tikaf, Tuhan ada tangan, kufur pula lah. Kata dia ada sifat pendapat tu, dengan sifat pendapat tu dia ada mendapat apa? Dia mendapat sentuh, dia pegang, dia tolak. Itu dia lah tu. Dan juga segala yang dicium. Bukan Tuhan pergi cium macam kita ni dah. Cium. Kita cium kan berwangi warna, nak tengok cium. Oh ni hitam, cium putih. Tuhan bukan lagu tu. Dan dia kata segala yang dikecap, manis, pahit, masin, masam. Bukan Tuhan ada mulut. Dia kata Tuhan ada mulut dah. Tuhan rasa dengan mulut dah. Bukan lagu tu. Dia ada sifat pendapat ni. Dengan sifat pendapat ni dia dapat. Dia dapat ni. Dengan sifat pendapat dia mendapat. Mendapat apa? Kita dengar dah mula. Dia mendapat apa ni? Kita tengok dulu. Sentuh. Segala yang dicium. Dia ada tu. Dan dia mengkecap. Kita kecap, kita nak rasa. Nak rasa masin, nak rasa pedas, kecap. Tuhan bukan lagu tu. Dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Ialah. Itulah. Dia kata. Pegang. Maksudnya, benda tu, contoh kita kata sifat idrak. Bukan Allah Ta'ala buat untuk dia sifat idrak dah. Qadim, sedia ada. Sedia ada di zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Adakah Tuhan buat sifat berkuasa untuk diri dia? Bukan lagu tu. Kerana berqadim, zat dia qadim, sifat dia pun qadim. Maka yang ni sifat dia pun qadim. Sedia ada di zat Allah. Bukan Tuhan buat bagi dia ada. Kalau Tuhan buat bagi dia ada, asal benda tu tak ada, Tuhan buat bagi dia ada. Bukan lagu tu. Yang ni maksud dia lagu tu. Maksud dia lagu tu. Dengan ketiadaan berhubung dengan segala yang tersebut itu. Dan kata qil, pendapat. Dan kata qil didapatkan dengan dia segala yang mawujud. Benda tu benda yang mawujud, benda yang ada. Mawujud. Selama benda tu mawujud, benda tu ada, Tuhan ada yang ni. Contoh kita kata, kita tengok tentang disentuh, tu benda tu mawujud. Disentuh, dicium, dikecap. Kan apa benda ni? Benda yang mangsa mawujud, benda hak mangsa ada sungguh. Kalau benda tak ada, benda tak ada tu nak tahu macam mana benda tak ada. Lagu tu. Dan mustahil. Mustahil ni akal kita hukum. Aku nak hukum benda ni tak boleh ada kat Tuhan. Tu mustahil. Dan mustahil lawannya, lawan bagi idrak. Dan mustahil lawannya iaitu apa ni? Kita nak habis dah kitab ni. Iaitu ketiadaan pendapat. Allah tak ada. Bukan pendapat. Di sini
mengaji dulu kat Al-Warham, bukan mendapat pendapat. Mustahil Tuhan tak ada sifat pendapat. Dengan sifat pendapat Allah Ta'ala mendapat. Dan menjalani yang berkata alim ulama Maturidi atas mengisbat sifat apa pula, kita masuk lagi satu sifat apa, dia panggil sifat takwin. Ni nak bicara tentang sifat takwin. Apa dia arti? Kita kalau pengada, di sini dalam kitab kita mengada, bukan mengada-ngada, bukan lagu tu. Pengada, bukan pengada. Pengada. Takwin tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita pengada, pengada. Sini dia kata pengada-ngadakan. Tak apalah, kita baca macam mana saya ambil. Saya ambil di pondok. Takwin dengan makna pengada. Dengan sifat pengada, Tuhan ada. Maksud dia tu. Dan ia pada mereka itu ni kita tengok yang hak mula tu menjalani tu. Siapa dia? Iaitu kita kata Mu'taridi dan juga ulama-ulama Syekh Abu Bakar dan kita kata Imam Haramain. Dan ia pada mereka itu sifat yang qadimah juga. Sifatnya sedia ada di zat Allah Ta'ala. Yang qadim juga lah yang ni. Jangan ada yang tiga kita baru qadim. Sebab takwin. Takwin bukan takwim, takwin. Sifat yang qadimah makna sifat ni bersekali ada di mana, di zat Allah Ta'ala, sedia atau ada di zat Allah Ta'ala, yang berdiri, yang ada di, yang menumpang, yang berdiri pada ni, sifat takwin ni yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mengada ia, ni takluk dia, mengada ia dengan dia, dengan sifat mengada ia tu lain satu. Kemudian mengada ia dan dengan dia sifat takwin. Hak yang ni pengada. Pengada berdiri ia pada Allah Ta'ala, mengada ia dengan dia, dengan sifat takwin akan sesuatu apa semua, sesuatu, dan juga dia mengadakan semua sesuatu, dan juga dia meniada akan ia, akan dengan ia, dengan tahwin akan sesuatu, tetapi dia macam tu jawab ni. Ingat benda ni tak ada wajib bagi kita, disunat saja kita belajar benda ni. Hak yang tu ada 20 yang wajib, yang tu dia kata 20 yang wajib, 20 tu hak istihalah tu wajib juga. Hak benda mustahil, hak mustahil bukan Tuhan. Nak ambil hak yang tu, nak habaq kata lagu ni tak ada kat Tuhan, yang ni tak ada, buta tu ni tak ada kat Tuhan. Jangan ada yang tiga kata yang mustahil ada kat Tuhan. Kita tengok lagi, akan sesuatu, tetapi jika takluk ni apa dia, kerja dia. Sifat takwin ni dia buat apa? Dia buat kerja dia lagu ni, dia buat kerja lagu ni. Kalau benda tu ada, kalau benda tak ada, dia tak ada. Tapi kalau benda tu ada, dia nak bagi tak ada, tu cerita lain pula. Kita tengok lagi. Tetapi jika takluk dengan mengada, takluk Tuhan mengada, dia buat nak bagi benda tu ada. Yang ni kita kena faham tu, perkuasa lain. Allah Ta'ala ada sifat qadrah, artinya perkuasa. Dengan sifat perkuasa, Allah Ta'ala berkuasa. Yang ni beza dia pula, dia just mengadakan. Baik. Jika takluk mengada akan, dinama akan dia panggil menimbul, mengada menimbul, ijad dia panggil ijad. Jin dan ijad, mana ijad menimbulkan. Dan jika takluk dengan meniadakan, dinama ada i'dam, benda tak ada, ma'idam. Kita tengok lagi. Jika takluk dengan meniadakan, benda tu ada, dia meniadakan, dinama akan dia a'dam. Dan jika takluk ia dengan menghidupkan, dinama akan dia ahya. Bukan ahya, ihya nah, ahya, ihya.
Dan jika takluk dengan dan jika takluk dengan merezekikan, jika takluk dan jika takluk ia dengan merezekikan, dinama akan rizq. Demikianlah engkau qiyas, dia kata qiyaslah dengan benda-benda yang tu. Jadilah kita dekat tu pun. Kita ambil tahu sikit-sikit benda tu. Adakah wajib? Tak. Disunat kita belajar benda tu. Elok lagi lah. Baik, dan dia kata menafi sifat ni takwin. Kita tengok sini siapa yang menafi. Nafi sini bukan makna kata dia tolak dah. Dia tak beramal dengan benda tu. Dia tak tolak. Dia tak boleh. Kalau dia i'tikad, kata siapa-siapa pun dia i'tikad kata takwil ni tak ada atau idrak tak ada, yang tu dia boleh berdosa dan boleh jadi kafir, wa ma'yazubillah min zalik. Tetapi tak, dia ni walaupun dia kata menafikan, menafi ni bukan makna kata menolak. Macam kita kata Abu Hasan Asy'ari, dia pegang dengan sifat 13 Abu Hasan. Itu pendapat yang muktamad. Dia menafikan sifat nak tambah daripada tu sifat maknawiyah dah. Tapi dan tu dia kata menafi dengan makna bukan kata menolak macam kita ada. Baik kita. Dan menafikan sifat takwin ini adalah Asy'ariyah dan menjadi mereka itu Asy'ariyah akan segala yang tersebut itu beberapa takluk tanjizi hadis. Tanjizi hadis, dia ada takluk tanjizi qadim. Kemudian dia ada tanjizi hadis ni apa dia mengada. Tu tanjizi hadis. Tu mengada tanjizi hadis, dia panggil takluk tanjizi hadis. Macam kita mula Allah Ta'ala nak tentu kita, tentu tak buat lagi. Kemudian Tuhan nak menimbui benda kita, dia nak berjadi. Yang tu dia panggil takluk tanjizi hadis. Dia kata takluk tanjizi hadis, takluk tanjizi hadis bagi sifat dia berquadrah. Berquadrah berkuasa lah. Dia pegang lagu tu. Dia ni dia kata takwin ni dia kata lebih kurang macam sifat. Dia lebih kurang dia kata sama pendapat dia dengan sifat qadrah yang aku duk ulah dah tu. Asy'ari dia kata lagu tu. Siapa dia ni? Kita faham Abu Hasan Asy'ari. Dan mustahil lawannya ketiadaan mengada. Pengada bukan mengada. Idrak lah apa takwin lah tu. Di sini dia kata mengada-mengadanya bukan lagu tu. Pengada. Iaitu ketiadaan sifat pengada, mustahil, kita tak boleh terima, kata kita tak terima. Dan asas mengisbatkan sifat idrak dan sifat takwin berkata setengah muhaqqiqin, iaitu ulama yang akhir muhaqqiqin, bermula yang terlebih hampir ditambahkan pula pada sifat maknawiyah. Maknawiyah akan dua sifat. Yang pertama dia nak ulah ayat tu takwin dengan idrak. Baik, dia kata yang pertama ini pendapat mereka ni kita kata ulama-ulama yang akhir ni. Depa kata lagu ni lagi. Tambah lagi dia kata satu. Apa tu? Sifat maknawiyah. Qadrah dengan sifat qadrah Allah Ta'ala. Qadrah artinya berkuasa. Ambil dia kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kita dah bicara dah tu. Yang pertama kaunuhu ta'ala mudrikan. Ini sifat maknawiyah. Kaunuhu keadaan Allah Ta'ala. Kaun tu yang tu dia panggil sifat maknawiyah. Hu Allah Ta'ala. Hu tuju pada Allah Ta'ala. Kaun keadaan, hu atap tuju ke Allah Ta'ala. Kaunuhu ta'ala mudrikan, artinya keadaan Allah Ta'ala
yang mendapat, yang mendapat juga ni. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kita kata takwin ataupun idrak. Sini. Itu dipanggil itu mudrikan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang tu dia kena kosongkan, yang dia jatuh. Mendapat dan melazimi ia akan sifat idrak. Dia bagi bersifat mudrikan itu maknawiyah. Dan dia kata sini bila mudrikan, pasal apa dia ada sifat ni, kaunuhu mudrikan, pasal dia ada sifat idrak. Kalau kita idrak, lawan dia bagi kaunuhu, kita mudrikan, keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat idrak. Dan mustahil akan kita terima lawannya keduanya, kaunuhu ta'ala mukawwinan, bubuh elok ya, mukawwinan. Tu yang takwin tu. Yang kedua ni, lawannya yang kedua, kaunuhu mukawwin. Atas waw tu ada syaddah. Mukawwinan, tak boleh baca mukawwinan. Artinya keadaan Allah Ta'ala yang mengada-ngada, dengan sifat pengada, bukan mengada-ngada. Dan dia kata mustahil lawannya, dan mustahil lawannya, maka atas barang yang tersebut jadilah segala sifat yang wajib bagi Allah. Betul ini yang wajib bagi, jaganya. Yang wajib atas tak boleh haram. Siapa kata yang wajib atas Allah, haram. Mustahil atas, wajib bagi tu, wajib bagi Allah, bersifat dengan sifat qadrah, wajib bagi. Baiknya, segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu dia ada 24 sifat. 24 sifat. Macam mana sampai 24 ni? Mudahlah kita tengok. Kalau ni 20 campur 20 kan, dah jadi 40 kan. 20 campur 20 jadi 40. Hak kita yang ni pula dah ada berapa? 20 lagi. Dah berapa dah? Campur dia punya kaunhu lagi, tentu dah jadi 4. Campur semua lagi, dia ada lah. Macam kita tengok dah ni. Balik bilang-bilang ke tu lah, boleh. Termasuk dengan sifat Nabi 20 4 sifat yang wajib, yang wajib bagi Nabi kita. Kemudian ambil lagi satu pula 4 sifat istihalah, 1 sifat harus. Begitu. Saya tengok lagi nah. Duk tengok waktu lah tu. Jadi semua, maka wajib bagi Allah. Yang ni kena wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. 24 sifat. Campur 24, 22, 24 campur lagi. Satu harus tu. Kita bilang yang tu kita boleh gini, kita balik kita tengok 20 yang wajib, 20 ni campur 2 lagi takwin dengan idrak, 1 sifat harus, dia jadilah semua. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu 24 sifat. Dan segala yang mustahil, yang segala yang mustahil tak masuklah. Mustahil dia jawab istihalatul mustahil, kena tulis yang ni. Mustahil tak boleh kira. Mustahil nak ambil, nak hukum benda ni tak ada kata kan. Ini kitab ni kata gitu. Tak apalah, kitab kata lagu tu, kita dah mengaji. Oh, Tugu jawab gitu, kita kena jawab lagu tu. Dan segala yang mustahil atasnya, tu dia mustahil atasnya adakah? Tengok. Kita tengok je. Kalau kita tengok di sini yang kata kitab ni, dia kata wajib bagi.
Yang benda ni ada sungguh kat Tuhan. Hak yang ni mustahil atasnya. Nampak? Mustahil atasnya. Benda ni tak boleh ada kat Tuhan. Tu mustahil atas. Mustahil atasnya 24 pula. 24 pula. Campur lagi 24. Dan dia kata harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Apa dia? Membuat tiap-tiap makhluk, mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk. Itu dia kata. Dan harus sama ada, harus bagi Allah Ta'ala sama ada mengadakan makhluk ataupun meniadakan makhluk. Mungkin tu dengan makna masya Allah, selain pada Allah Ta'ala. Yang ni dia minta tu apa? Takluk apa? Tu perkuasa qudrah. Qudrah Allah Ta'ala, dia mengada dan dia meniada. Iradah dia menentu. Dia nak menentu nak bagi ada, dia nak tentu bagi tak ada. Iradah. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuat. Apa makna mengadakan? Kerja buat dia. Dan harus bagi Allah Ta'ala mengadakan, membuat. Benda tu asalnya tak ada, dia buat bagi ada tu buat. Tiap-tiap mungkin. Semua makhluk, asalnya makhluk ni tak ada, kemudian dia buat bagi ada. Dia kata ataupun meninggalkan perbuatnya, atau meninggal akan perbuatnya. Dia nak buat pun boleh, hari ni dia buat, kemudian dia buat dia nak bagi mati kita. Mengadakan dan meniadakan. Hak satu lagi, dia tentukan semua tu tak ada. Tu. Semua dia tak mau buat. Itu. Mungkin ataupun meninggal akan perbuat. Aku tak mau buat. Mungkin tu masya Allah, Allah Ta'ala. Kemudian dia, Tok Guru pengarang kita, dia nak ulaskan kita tu makna mungkin tu apa dia. Dan mungkin itu tiap-tiap barang yang harus, bukan wajib, harus saja. Kita lah harus. Dulu kita tak ada, lah kita ada, sagi kita tak ada dah. Harus lah tu. Tu maksud tu. Dan mungkin itu tiap-tiap yang harus, tiap-tiap barang yang harus. Tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Kita boleh menerima ada dan kita boleh menerima tak ada. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, duk ada. Kita duk ada, Tuhan boleh bagi tak ada. Contoh kata saya duk ada. Kemudian Tuhan nak bagi saya tak ada. Itu satu bab. Hak satu bab lagi, Tuhan tentu kata tak ada. Aku tak mau buat benda tu. Dia masuk dalam tempat harus bagi Allah. Dan dalil ni bukti. Bukti. Kenapa perlu dalil? I'tiqadun jazimun, pegang hati yang kejam. Mutabiqul wa'i, menepati dengan wakil kita. An dalil disertai dengan dalil. Itu dia kata i'tiqad, pegangan hati kita yang kejam. Bila pegangan hati kejam putus, maka kita kena tolak 3. Jangan bagi ada walaupun sikit. Ada kufur. Syak jangan bagi ada. Zon waham. Syak macam mana? Aku rasa-rasa Tuhan ada dah. Kita tadi bicara tentang qadrah. Tuhan ada sifat qadrah tak? Ada. Aku rasa macam ada. Hak dalam hati dia tu 50-50. 50 rasa, 50 tak rasa. Kufur. Syak. Zon ni dia berat. 75 tu dia kata ada. 75 dia. Hak baki tu dia kata tak ada kot. Hak berat belah ada. Tak berat belah tak ada. Mai waham pula, belah tak ada tu berat. Belah ada tu sikit. Maka boleh rosak akidah. 3 perkara ni boleh jadi murtad. Tapi ada pendapat dia kata bukan 3, 4. Apa dia? Kita dia ambil tang dia panggil tang jahil. Jahil pada agama. Dia masuk dalam golongan tu juga dia kata. Pegang kita tak? Kita yakin. Zon, syak, zon, waham, jahil dengan begitu. Orang jahil ni bukan orang tak semayang. Rajin semayang. Semayang mai. Lagi bagi salam tu, padahal baru ni saya duk mengaji. Teringat kat Ustaz Fauzi. Pergi kat Ustaz Fauzi. Orang alim tu pun masih muda lagi daripada saya. Kelebihan kita tu, lepas semayang tu kita duduk
bersama tu imam. Yang paling afdal lagi iaitu sembahyang subuh dengan kita sembahyang maghrib tadi. Janganlah kita rongkai tangan. Maka di situ ulama sahabat-sahabat Nabi, apa nama saya tak ingat dah, dia kata bila kita duduk, kaki kita jangan ni sampai imam baca Allahumma anta salam wa minka salam, dia kata tu boleh dah kita ubah kaki kita. Kemudian kita berzikir lagi, ilahi rabbi subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. 3 perkara ni seandainya hari tu kita buat dosa, nescaya dosa kita tu ibarat apa, hari tu kita buat punya besar, sama besar dengan laut punya ada dahsyat, debu-debu laut punya banyak, nescaya Allah Ta'ala ampun dosa orang tu. Masya Allah, kelebihan dia. Hadis tu kan semalam bila mengajar di mana tu, di mana arus ni bunyi lah juga, tegur juga, awak pasien ni tak habis-habis lagi, kata tegur. Gagah dah Sabang, tunggu Ustaz lah, tu imam tak pergi, tu imam nak buat satu benda yang Allah Ta'ala sayang. Kita ni kita semayang ni tujuan, contoh kita kata dalam kitab yang saya baca, kitab apa tu saya baca kitab tu, dia kata orang yang sebut takbiratul ihram, ada dalam kitab dekat saya, takbiratul ihram tu dia kata. Terkadang-kadang orang tu boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Bila dia kata kalimah Allah takbiratul ihram tu, Allahu akbar tu, kemudian tang tu tak apa, cukup dah tu rukun qauli tang tu dia baca bergelok. Kemudian sekali waktu dia nak rokok tu, kenapa dia sebut kalimah Allahu akbar? Tujuan dia kata, aku sembahyang, aku nak memuji Allah Taala. Aku nak memuji, aku nak mengagung-agungkan Allah Ta'ala. Tetapi waktu tu bila dia kata Allahu Akbar, hati dia dengan Allah Ta'ala tak ada. Dia talakuk nu, dia tang semayang dia semayang. Maka kata pengarang kitab tu, dia kata apa di sini? Orang tu boleh jadi bahaya dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia boleh mengakibat amal ibadah dia Tuhan tolak, di akhirat dia kekal dalam neraka, wal iyaz billahi min zalik. Ni saya baca kitab ni, abang khusyuk solat ni. Tolonglah kita perbetul lah, tak apalah gagah, tak apa mengaji kat ustaz, tak apa abang, tak ada apa, tapi jangan mangkit. Yang ni saja abang. Saya tuan-tuan, saya lah ni tak tahu 2-3 hari dia teringat, kereta tu saya pakai dah 4 tahun dah, 4 tahun sini 4 tahun dah, 5 tahun dah, 5 tahun, nak habis lagi 4 tahun. Saya umur 65, tu imam kira tak boleh cukup 50 tahun lagi. 100 tahun dah umur saya, 100 tahun mau habis resmi weh. Mana kata umur saya ni dalam setahun atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi tu ya. Habis tu dah saya, tu imam mana confirm kah? Lu semua mana confirm kah? Mana confirm kah kita nak mati? Ni kawan saya tu umur 70 lebih kan. Mana kita confirm kah kita nak pergi 7 nak pergi 100 lagi? Saya rasa saya tak boleh dah. Habis tu apa kita nak buat? Baca kitab ni bergelak-gelak. Jangan kita jadi syirik waktu kita solat. Ni dalam kitab kita terang dia beritahu di sini. Saya duk baca di apa? Dia kata di sini. Sekiranya seseorang itu ketika lidahnya mengatakan Allahu Akbar, dia kata makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pada ketika yang sama di hatinya pula membesarkan benda-benda lain, maka dengan sendirinya ia telah meletakkan benda-benda itu setaraf dengan Allah. Nak kira macam mana? Dia duduk semayang, tujuan dia nak ingat ke Allah Ta'ala. Tetapi waktu pada mula rokok, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rokok lagi, Allahu Akbar. Tidak lagi rokok, Allahu Akbar. Lebih kurang kita kata 6 kali kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar tu otak kita sebenarnya kita kena tuju ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Ta'ala Maha Agung. Tu Maha Besar. Bukan besar macam langit. Dia Maha Agung, dia Maha Berkuasa, dia Maha Pemurah, dia Maha lagu ni, dia Maha. Tu waktu kita semayang tu otak kita kena pergi kot tu. Tetapi waktu kita semayang otak kita tu kona kok ni. Habis tu macam mana dengan Tuhan? Dia kata ni.
seolah-olah ia telah mengagungkan benda-benda yang lain itu sama besar dengan Allah Ta'ala. Tujuan mendirikan solat tidak lain ialah untuk mengingati Allah. Sebab itulah solat itu didahului dengan takbiratul ihram, iaitu dengan sebutan kalimah Allahu Akbar. Dia kata, adakah boleh ditakrifkan sebagai mengingati Allah? Hang kata Allah Akbar tu, hang teringat ke Allah ke tak? Ataupun hang tak teringat? Tuan-tuan tak apalah, muda lagi saya tua dah. Saya tuan-tuan minta maaf lah, saya jaga benda tu, saya takut. Takut sagi tak dan. Kawan dah muda sikit dah saya, Pak Din, duk pengalaman mati dah. Saya ni kira duk pikuk tu, nak pergi ke mana lagi? Allah, maka kita pedolah semayang kita pedoh sikit-sikit, pedoh. Jangan kita lepas kosong, dan jangan kita buat perangai macam kawan-kawan kita buat. Tu imam bagi salam, coy makin hang jawab depan Allah Ta'ala esok. Kalau orang sini, kalau saya ada, saya kata hang jawab depan Allah Ta'ala esok. Perangai hang cukup lulang. Kenapa tu imam nak kata Allah Subhanallah, tak gitu imam nak kata Alhamdulillah, tak gitu imam nak kata Allahu Akbar. Allah, tiga perkara ni janganlah bangkit sampai selesai. Lagi lepas tu bangkit. Bukan calang-calang kalimah. Subhanallah, ahli syurga. Alhamdulillah, ahli syurga. Allahu Akbar, ahli syurga. Hang nak jadi ahli apa? Waktu tu imam lagu tu hang bangkit. Tak usah buat perangai lagu tu lah. Buat perangai yang penting kita bagi elok ni. Tunggu, biar pilah orang nak kata-kata tentang kita tunggu, tuan-tuan. Tambah zaman ni Covid ni, kita kata Covid ni, kalau Allah Ta'ala lompat main kat saya lah, mampu aku tengok. Hei, 65 ni kalau penyakit tu main. Tak tahulah. Ni duk baca tengok kawan yang kena tu. Kawan yang kena dia kata pedih. Uyin ni anak saya tu. Doktor, anak saya doktor. Duduk di mana ni? Apa Uyinnya duduk di mana? Di Singapura. Dia pakar kanak-kanak. Dia tak tahu yang kawan tu ada penyakit tu. Dia pakar. Anak tahu. Duduk. Janda. Umur 40 lebih. Dia kata kat anak saya, Yin, ya Allah, dia kata aku tak tahan dah sakit, dia jolok kot ni, dia kata dia jolok kot ni, sini pedih, sana pedih, ya Allah, Yin. Dia beritahu kat anak saya, janganlah, tolong, lari boleh lari, jangan bagi, dan mula dia kena tu 40, macam ustaz 65 kalau kena. Pi Rosni, dua hang Rosni ngaku sekali jalan. Bila dah jalan tak apalah, soal mati kita tu tak mati. Tapi bekalan yang Nabi kata, umat-umat aku yang pandai. Nabi kata umat-umat aku yang cerdik, dia selalu teringat nak mati dan dia bersiap sedia untuk nak mati. Apa dia siap? Sembahyang sedialah betul-betul. Dia kata sembahyang mana? Yang saksa lah. Tu sembahyang mana? Sembahyang asar. Adakah kamu sembahyang asar? Dalam waktu dia sembahyang kedua, yang ketiga, lingkup lah sembahyang kita. Jaga baik-baik nah. Saya baca sikit lagi. Yang mustahil. Lari dan dalil atas itu. Itu orang 20 sifat dan segala yang mustahil atas 20. Dan harus bagi Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggal keduanya. Dan mungkin itu apa dia? Mungkin itu tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Dan dalil atas yang demikian itu bahwasanya jika wajib atas Allah Ta'ala memperbuatkan sesuatu ataupun mengekalkan dia, nescaya jadilah yang jaiz itu wajib, atau jadilah ia yang jaiz itu mustahil. Tanda tentu wallahu subhanahu, maka diketahui daripada demikian itu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah saya tadi mula tu dah tengok dalam ni lah, kuliah aku tak ada main dah nak beritahu kat Mak Suri abang tu imam saya.
Lagi aku pergi mengajar orang tahan tangkap aku pula tanya ya. Baru duduk belik-belik tengok lagu tu ke tak apa harus ni kita pi. Tapi hak di belah Kedah saya tak boleh pergi tengok belah Kedah. Tak boleh. Habis tu saya nak kena pergi jumpa polis pula. Aku tak nak pergi jumpa polis aku lemai perut. Sana kata kat sana kita duduk di rumah lah kata. Duduk di rumah selesai masalah. Kalau ini suruh hempah lah pergi balik hempah pergi buat lah. Saya malas nak buat lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cuma Ustaz nak tolong peringat betul amal ibadah kita bagi elok dan tentukan 3 perkara. Balik peringat ke anak-anak kita 3 perkara. Ilmu tauhid, kita nak kenal Tuhan. Ilmu fiqh, nak betul amal ibadah kita. Kemudian ihsan yang ketiga ni, ilmu tasawuf ni apa dia? Kita nak jaga akhlak kita dengan Allah. Kita nak jaga akhlak kita sama-sama kita. Dia panggil ilmu tasawuf itu. Jadi seperti cakap tu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء وضد خيبة الرد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.